Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel Kecoh Dewan Rakyat. Sahabat semua, disebabkan ahli-ahli parlimen daripada PAS dan Bersatu, ditambah pula oleh idol rasuah anak muda, ya, mereka saling membantu sahabat-sahabat semua untuk membina persepsi kononnya ekonomi kerajaan ini gagal, sehingga katanya syarikat tayar Guja itu terpaksa menutupkan kilang mereka di Selangor. Sedangkan apa yang berlaku sebenarnya ini adalah perkara mudah, ya. Kalau kita sebuah rumah sendiri pun, apabila budget kita untuk 1 bulan itu tidak cukup, apa yang kita perlu buat sahabat-sahabat semua? Mungkin sebelum ini kita tengok wayang, kita makan ke restoran-restoran, tapi disebabkan budget tidak cukup, jadi kita terpaksa kurangkan kos untuk tengok wayang, untuk makan-makan di luar, untuk pergi healing-healing dan sebagainya. So, konsep juga adalah sama berkaitan dengan Gujia. Untuk mereka kurangkan budget supaya mereka memperoleh keuntungan, mereka kurangkan dan juga tutup beberapa company yang terletak di Malaysia. Tapi sebenarnya bukan hanya di Malaysia, tapi ianya ada beberapa kilang lagi di negara Eropah, di negara ASEAN yang lain. Tapi inilah objektif mereka adalah untuk mewujudkan propaganda, persepsi kononnya kerajaan hari ini gagal, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita lihat bagaimana ahli-ahli parlimen daripada PAS ini cuba menunggang isu populis ini, sahabat-sahabat semua. Jadi terbaik, ya, mari kita lihat bagaimana walau lebay-lebay ahli parlimen pembangkang ini untuk menunggang isu populis ini. Baru-baru ni timbul syarikat Goodyear yang membuat tayar dari Amerika Syarikat yang ditubuhkan tahun 72 akan ditutup. Boleh Menteri berikan pencerahan apa sebenarnya yang berlaku, apakah sebab ianya ditutup? Terima kasih. Terima kasih, Kubang Pasu. Kerajaan juga memandang serius akan keputusan Goodyear untuk menutup kilangnya di Shah Alam. Goodyear membuat keputusan ini atas sebab pelan operasional niaga dia baharu yang mensasarkan pengurangan kos sehingga $1 bilion di seluruh dunia setahun menjelang tahun 2025, di mana penutupan kilang di Shah Alam adalah sebahagian daripada langkah pengurangan kos operasi global syarikat tersebut. Antara kilang Goodyear yang ditutup adalah di Germany, Amerika Syarikat dan juga di Australia. MITI melalui MAIDA telah melakukan langkah proaktif untuk mengurangkan impak penutupan kilang Goodyear tersebut, khususnya kepada kebajikan kira-kira 550 orang pekerja. MITI melalui MAIDA sudah pun menggerakkan pasukan khas membabitkan Perkeso dan Jabatan Tenaga Kerja melalui IMFC ataupun Invest Malaysia Facilitation Center untuk memudahkan penempatan pekerjaan serta menawarkan program peningkatan kemahiran dan kemahiran semula pekerja yang terbabit. Pak Menteri, boleh saya mencela? Pak Menteri, yang gomak buat dalam Dewan ni, minggu lepas dia kata saya tak menipu tapi saya putar belit fakta. Saya faham beliau perlu pertahankan status Selangor sebagai destinasi pelaburan. Tapi saya bukan nak bercakap perkara yang bagi saya bersifat picisan. Keputusan Goodyear adalah keputusan perniagaan mereka. Akan tetapi sudah ada siri-siri pelabur-pelabur awal menarik diri, Panasonic, Western Digital, dan pada hari minggu ini, Perdana Menteri Thailand pergi ke Perancis dan mengumumkan Thailand berjaya menarik pelaburan daripada Michelin dengan jumlah pelaburan berjumlah 1.5 bilion ringgit. Jadi ingin saya bertanya, apakah ada semacam satu cabaran buat negara kita untuk retain dengan izin pelabur-pelabur asal dan juga menarik pelabur-pelabur berkualiti? Sebabnya MITI juga menyasarkan Malaysia untuk menjadi hub pembuatan kereta elektrik. Tapi kalau tayar pun kita tak boleh nak jaga kilang buat tayar, macam mana nak tarik kilang-kilang lain? Jadi apakah ada, sebab itu Tan Sri Rafidah, mantan Menteri MITI, bersuara. Bahasa saya berbahasa itu, saya terbaca dengan laporan tentang Tan Sri Rafidah. Jadi apa komen MITI? Are we losing competitiveness in this area? Thank you. Hasrat kita
sebagai kerajaan dan juga hasrat MITI ialah untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi untuk high-end manufacturing, pembuatan high-end. Kita juga berhasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi ataupun lokasi di mana kita memberikan atau membekalkan high-end services. Bermakna kita buat pilihan. Bermakna kita buat pilihan sebagai satu negara. Tadi saya sebut, kita perlu untuk mewujudkan suasana supaya pekerja-pekerja kilang dapat dibayar dengan gaji yang setimpal, gaji yang lebih tinggi. Apabila kos pekerja naik, corporate dia perlu buat keputusan. Dia buat pilihan. Dan kita nak menarik industri-industri high-end kerana di serantau kita tidak ada tempat lain yang boleh jadi satu tapak untuk high-end manufacturing. Dan saya cadang kepada Macang, boleh baca apa yang ditulis oleh Financial Times semalam supaya memberi gambaran yang betul. Apa yang telah berlaku ialah kita dapat banyak pelaburan dan pelaburan yang menuju ke arah lebih tinggi, dan kerajaan berhasrat untuk memastikan pelaburan yang masuk mematuhi apa yang kita sasarkan. Apa yang kita sasarkan? Saya jelas dan saya akan senaraikan 12 kriteria yang disasarkan oleh NIMP 2030. NIMP menetapkan 6 maklumat utama dan ini bersama dengan National Investment Aspiration yang telah diluluskan oleh kerajaan terdahulu. Pertama, meningkatkan kompleksiti ekonomi. Kedua, mencipta peluang pekerjaan bernilai tinggi. Ketiga, memperluas rangkaian domestik. Keempat, membangunkan kluster ekonomi baharu dan sedia ada. Kelima, mempertingkatkan keterangkuman. Dan keenam, mempertingkatkan penerapan ESG. Ini adalah 6 maklumat yang telah digariskan oleh kerajaan terdahulu dan disambung, diikuti oleh dan diterap masuk dalam NIMP. Dan MIMP berdasarkan 6 maklumat itu telah menggariskan 12 indikator berasaskan hasil atau outcome based indicators yang akan diguna pakai untuk mengukur kualiti pelaburan. Okay, we are talking about quality investment. Okay, ini adalah 12 indikator. Pertama, meningkatkan usaha dalam aktiviti bernilai tambah tinggi. Kedua, mempercepat pembangunan aktiviti penyelidik dan pembangunan R&D serantau. Ketiga, mencipta peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Keempat, meningkatkan paras gaji pekerja terutamanya dalam industri pembuatan. Kelima, melahirkan PKS yang mampu untuk berdaya saing di peringkat global. Keenam, mendalamkan integrasi rantaian bekalan tempatan. Ketujuh, meletakkan sektor pembuatan teknologi bernilai tinggi pada kedudukan yang lebih strategik. Kelapan, membangunkan kluster baharu dalam menangani pasaran yang berkembang seperti 4IR atau digital. Kesembilan, merintis pembangunan sektorial dan serantau di negara. Kesepuluh, penyertaan daripada negeri-negeri kurang membangun dalam pembuatan nilai tambah. Kesebelas, mengurangkan risiko atau de-risking ekonomi dalam menangani faktor-faktor ESG. Kedua-belas, memenuhi komitmen untuk mencapai sasaran pelepasan karbon sifar bersih atau net zero. Negara kita membangunkan sektor EV dan negara kita juga ada syarikat-syarikat tayar yang lain. Bukan saja Goodyear saja. So ini adalah keputusan syarikat dan keputusan syarikat kita tidak menghalang apa yang telah diputuskan oleh syarikat tersebut. Apa yang kita nak buat sebagai kerajaan ialah untuk memastikan pelaburan yang datang mematuhi 12 indikator yang saya maklumkan tadi. Terima kasih. Baik, Yang Menteri, terima kasih. Saya ingin merujuk kembali kepada berita Financial Times itu. Saya pun sudah bookmark tentang berita itu, baru nak baca nanti. Dan tapi saya kata syabas dan tahniah lah, kerajaan berjaya mengekalkan competitiveness kita dalam bidang ini. Kita maklum, di Kedah, pelan
manufacturing IC ini diklaim ATNS. Dulu saya rasa Kubang Pasu yang bawa masuk tu, dia masa dia jadi Exco. Tapi baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu kritikan rungutan daripada Exco Pelaburan Kedah yang baru, Adun Jitra, ya, bekas Naib Chancellor UUM. Jadi beliau kata, kenapa bila mana seorang Exco datang nak buat program pembangunan untuk melahirkan bakat-bakat baru dalam sektor ini di Kedah, beliau dihalang oleh quote Little Napoleon dalam KPM. Macam mana pelabur nak tengok, apakah picisan sangat perbalahan politik kita sampai Exco nak masuk rasmi program di sekolah pun dihalang. Jadi macam mana Yang Mak Menteri? Dulu Yang Mak Menteri masa jadi pembangkang kata kerajaan perlu ada whole of government approach dengan izin. Parti Yang Mak Menteri pun sama melaungkan slogan ini. Tapi bila kami di sini malah Exco dihalang. Jadi kami ini pun ramai ya pakai engineer, accountant yang boleh membantu MITI menjayakan misi pelaburan biar berjaya. Pembuka rasmian ATNS dihadir oleh saya, Kubang Pasu dan Exco Kedah yang disebutkan tadi. Bagi MITI memang kita menyambut pelaburan yang datang ke negara kita, tak kira pelaburan tempatan ataupun pelaburan asing, dan kita menjayakan semua sebagai satu negara. We are prepared to work as a team, dan saya jemput macam berfikir dan bertindak untuk bertindak sebagai satu pasukan. Yang Berhormat, soalan tambahan mengenai isu sama. Saya dah baca artikel Financial Times dan saya rasa ini perkara yang wajar dipuji, khususnya penjawat-penjawat awam di MITI. Tetapi di dalam artikelnya sama, dia berkongsikan dua masalah. Pertama sekali, dalam sektor semiconductor, kita masih belum lagi masuk atau mendapat pelaburan berimpak tinggi, khususnya dalam wafer fabrication. Ada dalam the final line dia katakanlah bila kita akhirnya akan dapat. Kita masih fokus kepada packaging. Itu yang pertama. Kedua, rantaian itu masih berkait rapat dengan MNC di luar. Tidak seperti Taiwan contohnya di mana mereka dah ada local giant seperti TSMC. Bagaimanakah MITI ingin memastikan bahawa dua kekangan yang dikongsikan dalam artikel yang sama dapat kita perbaiki bersama? Terima kasih. Dari segi fact, TSMC berlabur ke Jepun dan kerajaan Jepun bagi insentif ataupun bayaran grant yang melebihi 10 bilion US dollar. Kerajaan Malaysia mungkin tidak ada ruang fiskal tersebut. Tapi saya dan juga Menteri MITI percaya kelebihan yang lain dan juga ekosistem yang kita perolehi di negara kita akhirnya akan menjemput mereka yang ingin menubuhkan fab ke Malaysia. Isu kedua, memang itu salah satu masalah dan juga salah satu usaha yang kita akan lakukan supaya kita boleh jayakan lebih banyak syarikat tempatan berteknologi. Harapan saya ialah menjelang tahun 2030 kita ada 100 syarikat yang dengan hasil tahunan. Yang Berhormat Menteri, ya. Berapa minit dulu? Saya nak sentuh EV, kalau boleh 10 minit lagi boleh? Boleh. Okay, terima kasih. 10 minit. Ya. So, sasaran kita dan harapan saya lah menjelang tahun 2030 kita ada 100 syarikat dengan hasil tahunan yang melebihi 1 bilion ringgit dalam sektor teknologi. Kita perlukan dasar, kita perlukan pelbagai usaha, tetapi hasrat kerajaan ialah untuk mewujudkan lebih banyak syarikat berteknologi tinggi dan dengan hasil melebihi 1 bilion ringgit setiap tahun. Saya Berhormat, Timbalan Menteri. Gombak, saya nak jawab soalan. Saya bangkit dulu. Bab lain dulu. Terima kasih Yang Berhormat. Saya percaya kalau bidang IC sebelum masuk kepada wafer dan juga advanced packaging ini merupakan di antara bidang-bidang yang ada dalam semiconductor. Namun begitu Yang Berhormat, apa yang saya percaya sekarang ni, pada satu ketika kita accelerate banyak syarikat-syarikat pemula yang masih lagi tidak ada hala tuju. Namun saya pada pandangan MITI juga boleh membuat program acceleration
untuk program-program syarikat-syarikat anak-anak syarikat-syarikat kecil ataupun syarikat-syarikat SME di peringkat negara supaya mereka boleh mencapai ke tahap yang lebih tinggi dan juga melatih engineer-engineer untuk IC dan sebagainya. Ini satu perkara yang saya rasa kita tertinggal dan tidak memerlukan fund yang besar sebagaimana Taiwan nikmati daripada Jepun, yang saya rasa boleh memperkukuhkan ekosistem semiconductor yang sudah bertapak di Pulau Pinang dan beberapa buah negeri lain. Terima kasih. Saya sangat setuju dengan pandangan Yang Berhormat Gombak bahawa IC design dan juga advanced packaging adalah dua bidang di mana negara kita ada kelebihan dan kita harus melabur lebih banyak supaya mewujudkan ekosistem yang lebih sticky, yang lebih kuat. Yang Berhormat Gombak telah memberi cadangan bagi meningkatkan pasaran terutamanya perusahaan kecil dan sederhana PKS dengan membina sistem inovasi nasional. Saya setuju dan komiti setuju dengan cadangan Yang Berhormat Gombak. Untuk maklumat Yang Berhormat, kerajaan sedang dan akan sentiasa menyokong melalui penyelidikan dan pembangunan R&D dan inovasi dengan memberi bantuan yang diperlukan oleh PKS di seluruh negara. Pelbagai bantuan juga disediakan oleh MITI dan agensi di bawahnya seperti bantuan pembiayaan, hikmat nasihat dan panduan perniagaan bagi meningkatkan rantaian nilai PKS. Saya juga nak sebut sikit tentang kolaborasi di antara 4 negeri yang seperti apa yang dicadangkan oleh Maida. Yang Berhormat Gombak juga sebut tentang kerjasama di antara negeri-negeri dalam ucapan Yang Berhormat. Terima kasih. Alright, sahabat-sahabat semua, itu dia satu jawapan yang padu ya daripada Menteri, dan saya tertarik seperti yang saya katakan, individu ataupun MP macam ini adalah yang terpaling bijak. Ya, bukan saya bijak menfitnah, bijak membuat berita palsu, tapi dia ambil semua segala kebijakannya itu, termasuklah print duit, sahabat-sahabat semua. Sebentar tadi dia katakan Esko Kedah dihalang tidak menyertai sebuah program ya bersama dengan MITI, tetapi akhirnya sahabat semua, itu adalah satu pembohongan yang paling besar sekali lagi dibuat oleh ahli parlimen macam ini. Kalau kita lihat kenyataan daripada MITI, yang ada Esko termasuk juga ahli parlimen Kubang Kerian. Jadi sahabat semua, inilah level ya kaki fitnah, penyebar berita palsu di dalam Dewan Rakyat, sahabat semua, masih menggunakan ya propaganda murahan seperti ini hanya untuk mendapat sokongan, hanya kerana mahu kelihatan hebat. Tetapi yang nyata, ya saya ingin katakan secara terang-terangan, ini pandangan saya sahabat semua, bahwa ahli parlimen macam ini bukan hanya sekali, 2, 3, 4 kali, 5 kali. Sekali lagi kita diperlihatkan dengan kebobrokan, kedangkalan, penipuan, pembohongan, berita palsu di dalam Dewan Rakyat. Terbukti sebentar tadi apa yang dinyatakannya itu sekali lagi adalah ya memusingkan fakta, memutarbalikkan fakta dan sebagainya. Ya, Esko yang dikatakan itu hadir bersama, duduk bersama dengan Kubang Kerian. Apa sudah jadi sahabat-sahabat semua? Inikah pemimpin yang disanjung tinggi, ya, yang terpaling bijak? Tak dapat lagi saya katakan sahabat semua. Apa pandangan anda? Anda boleh berikan komen atau pandangan anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.